Okey, kejap tengah loading. Okey, jadi hari ni cikgu mengucapkan selamat datanglah kita kembali kepada kelas kedua kita. Okey, kita nak habiskan tajuk set ni. Okey, jadi cikgu harap masing-masing boleh fokus. Okey, sebelum kita pergi lagi jauh, yang untuk yang beragama Islam macam biasa, kita buka kelas kita dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Buka kamera, buka kamera. Awal-awal ni buka kamera bagi semangat sikit kat cikgu. Okey. Jadi semua ada kat sini tak ni? Cikgu nak dengar suara sikit. Ada tak ni? Ada cakap ada. 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 Okey. Jadi cikgu akan proceed kepada tajuk set bab 4. Cikgu akan proceed kepada tajuk set bab 4. Cikgu nak masing-masing semua tengok je skrin cikgu. Masing-masing tengok je skrin cikgu. Okey, first kali adalah kita pergi balik kepada penjelasan kelas lepas. Okey, mula-mula cikgu terangkan dulu apa tu set. Okey, cikgu terangkan dulu apa tu set. Okey. Set ni ni kamu kena salin tau. Set ni maksud dia adalah kumpulan. Set ni maksud dia kumpulan. Set adalah bermaksud kumpulan. Kumpulan apa? Okey, kumpulan apa tu bergantung kepada soalan. Okey, contoh sekarang cikgu cakap dia set A. Set A. Lepas tu cikgu letak dia unsur dia. Set A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Okey, masing-masing boleh tengok dekat sini. Cikgu tengok kat sini, kita kena faham dulu apa tu set. Okey, set ni maksudnya kat sini adalah kumpulan A. Kumpulan A. 1, 2, 3, 4, 5 ni adalah unsur. Adalah unsur. Unsur ni membawa maksud apa? Unsur ni membawa maksud macam ahli kumpulan. Okey. Itu explanation untuk set. Set adalah kumpulan. 1, 2, 3, 4, 5 tu apa? Dia punya unsur. Unsur tu apa? Ahli kumpulan tu. Okey, sampai sini jelas ke? Cikgu nak dengar suara sikit, boleh faham ke? Jelas. Okey. Bagus. Okey, seterusnya, cikgu nak kamu semua salin tau. Okey, seterusnya kita proceed kepada persilangan. Okey, kita proceed kepada persilangan. Ada 3 benda je yang kamu kena faham dalam bab ni. Yang pertama adalah persilangan. Ni bentuk ni. Ini simbol persilangan. Ni simbol persilangan. Yang kedua, simbol kesatuan. Kesatuan. Dan yang ketiga, simbol pelengkap. Dia ada simbol dekat atas tu. Okey. Pelengkap. Okey, jadi malam ni cikgu akan menerangkan secara mudah ketiga-tiga ni. Okey, first kali. Okey, cikgu nak buka kamera. Masing-masing buka kamera. Okey, first kali dekat sini cikgu proceed kepada persilangan. Okey, suara cikgu jelaskan. Tak ada lag apa-apa kan? Tak ada. Ada. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada persilangan. Cikgu, saya tak berapa jelas kelas lepas. Okey, cikgu ajar. Persilangan, dia punya simbol macam ni. Kamu jangan sesekali tertukar simbol dia dengan kesatuan. Simbol dia macam ni. N terbalik. Apa maksud persilangan? Maksud persilangan dekat sini adalah unsur yang sama. Unsur tu apa cikgu? Unsur ni adalah ahli kumpulan yang sama. Okey, sekarang masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu tunjukkan satu contoh. Sekarang kita ada set A. Cikgu bagi 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Yang kedua, cikgu bagi set B. Set B. Set B cikgu bagi 4, 5, 6,
7, 8. Okey. Masing-masing boleh tengok kat sini, cikgu nak ajar tentang apakah yang dimaksudkan dengan persilangan. Untuk yang tak jelas tentang persilangan, kamu tengok balik definisi ataupun maksud yang cikgu ajar kat sini. Unsur yang sama. Ahli kumpulan yang sama. Jadi apabila A bersilang dengan B, A bersilang dengan B, kita tengok dekat kumpulan A. Kita tengok dekat kumpulan B. Kita cari ahli kumpulan yang ada dekat A dan ada dekat B. Jadi nombor 1 ada tak dekat B? Cikgu nak dengar suara sikit. Nombor 1 ada tak dekat B? Ada. Nombor 2 ada tak dekat B? Ada. Nombor 3 ada tak dekat B? Tak Ada. Nombor 4 ada tak dekat B? Ada. Ada. Apabila ada, kamu potong. Dan kamu letak dekat bawah. Okey, seterusnya nombor 5 ada tak dekat B? Ada. Jadi bila ada, potong letak dekat bawah. Inilah jawapan dia. Ini adalah jawapan dia. Kalau soalan tu tambah N, A, B. Apakah yang dimaksudkan dengan N kecil ni? N kecil ni adalah dia bawa N kecil ni maksudnya bilangan unsur. Bilangan unsur ataupun kurang jelas apa maksud unsur tu, bilangan ahli kumpulan. Jadi bila dia mention tentang N, ahli kumpulan untuk A bersilang dengan B, kita kira ada berapa? 1, 2. Jadi jawapan dia 2. Sampai situ jelas ke? Jelas. Okey. Okey, sekarang cikgu buka soalan. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Boleh terus tanya, jangan malu-malu. Okey, bagus. Bentuk-bentuk tu cikgu. Yang bentuk-bentuk macam cikgu yang cikgu bagi latihan tu bentuknya ada bentuk segitiga bercampur. Okey, Okey. Ini adalah jawapan daripada segi penulisan. Ini jawapan daripada segi penulisan. Dalam set, dia ada jawab soalan, dia nak jawapan dalam segi penulisan. Okey, lagi satu, dia nak jawapan dalam segi gambar. Beli 2. Tu, telur 2. Telur 1. Okey, jadi gambar ni kita panggil apa? Gambar rajah van. Gambar rajah van. Apa maksud van ni? Okey, gambar rajah van dia untuk mewakili ahli kumpulan tu. Okey, dah ambil dah? RM5 dah ambil dah? Oh, dah. Okey. Okey. Jadi, cikgu proceed. Cikgu proceed. Gambar rajah van ni dia tak semestinya dalam keadaan bulat. Dia tak semestinya dalam keadaan bulat. Dia boleh jadi petak. Dia boleh jadi segitiga. Tak kisah. Asalkan bentuk tu mewakili untuk apa. Itu sahaja. Okey, sekarang kenapa cikgu buat 2 bulatan sahaja? Sebab kumpulan yang terlibat dekat sini ada 2 kumpulan. Yang pertama adalah kumpulan A. Jadi cikgu namakan dia kumpulan A. Yang kedua kumpulan B. Cikgu namakan dia kumpulan B. Jelas ke? Jelas. Okey, sekarang yang tengah-tengah ni. Kalau tengah-tengah ni kita nampak dia ada persilangan antara A dengan B. Jadi bila dia ada persilangan antara A dengan B, kita panggil dia dekat sini adalah A bersilang dengan B. Jadi sekarang kita nak tulis jawapan dia. Apabila A bersilang dengan B, kita ada 4 dengan 5. Kita tulis dekat tengah-tengah ni 4, 5. Okey, dekat A tu kita ada lagi 3 baki yang kita kena salin. 1, 2, 3. Salin 1, 2, 3. Kalau B 6, 7, 8. 6, 7, 8. Kita kena salin. Kita tak boleh tinggalkan ahli kumpulan dia. Yang pangkah ni bukannya bermaksud kita tak kena salin. Kita salin juga 4 dan 5 ni. Cuma kita salin di bahagian persilangan. Okey, jelas ke untuk gambar rajah? Jelas. Okey, ada yang nak tanya soalan? Cikgu buka soalan sebelum cikgu teruskan. Okey, tak ada Okey, kalau tak ada,
Okey, sekejap ada kawan baru masuk. Cikgu reshare screen sekejap. Cikgu reshare screen sekejap. Sebab takut tak nampak gambar yang cikgu share. Okey. Jadi, cikgu pergi pula kepada satu lagi simbol yang nama dia pelengkap. Nama dia pelengkap. Pelengkap ni maksudnya selain daripada itu. Apa maksud pelengkap? Okey. A bersilang dengan B pelengkap. Okey, masing-masing tengok kat sini. A bersilang dengan B, tiba-tiba ada tanduk kat sini. Ada tanduk kat situ. Tu maksud dia pelengkap. Okey, sampai situ jelas ke? Jelas. Okey. Masing-masing boleh tengok kat sini. Okey, bagus. Kalau A bersilang dengan B, ini sempadan dia. Ini sempadan dia. Yang cikgu hitamkan dekat sini ni sempadan dia. Ni sempadan dia. Kalau A bersilang dengan B, kita ambil belah dalam. Dalam sempadan. Kita ambil dalam sempadan. Kalau dia ada simbol pelengkap, kita ambil apa? Kita ambil luar sempadan. Maksudnya kita ambil 1, 2, 3, 6, 7, 8. Jadi maksudnya kalau soalan tu dia minta apa? Dia minta apabila A dan B bersilang. Macam ni, A dan B. A, B bersilang, ada selain daripada itu. Jawapannya apa? Kamu kena ambil di luar sempadan. Ini maksud cikgu. Luar sempadan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6, 7, 8. Ni 6, 7, 8. Kalau dia hanya mention tentang apabila A bersilang dengan B, kamu ambil di dalam sempadan, iaitu 45. Nampak cikgu tulis 45 dekat sini. Tapi kalau cikgu mention tentang ada simbol pelengkap, kamu kena ambil luar sempadan tu. Okey, jelas ke? Boleh faham ke? Jelas. Okey, bagus. Sekarang ni cikgu nak masing-masing salin. Cikgu bagi 1 minit. Sebab cikgu sikit je masa. Cikgu bagi 1 minit. Cikgu nak kamu semua salin. Kalau tak sempat, cikgu nak kamu ambil gambar, nanti salin dekat dalam buku nota. Okey, sepanjang kamu salin, cikgu buka. Kalau siapa-siapa ada soalan, terus tanya. Okey, macam mana? Okey, Beryl Lisa, jelas ke penjelasan cikgu? Jelas. Okey, Clarin, jelas ke Clarin? Cikgu, Ya. macam dia bagi dengan set semesta juga. Okey. Yang pelengkap tu kan dia perlu rujuk. Okey. Bila dia bagi set semesta juga? Okey, cikgu akan tunjukkan contoh apabila dia bagi set semesta. Selepas ni cikgu tunjuk contoh. Bagus. Terima kasih untuk soalan. Cikgu memang suka kalau ada soalan. Okey, masing-masing dah snap ke ni? Cikgu nak tunjuk untuk simbol set semesta. Dah. Okey, dah Dah salin ke belum? Cikgu nak dengar suara. Ya. Dah. Sikit lagi cikgu. Okey, sikit lagi. Okey. Dah cikgu. Okey. Sekarang ni cikgu nak tambah kalau dia ada set semesta. Okey, tengok kat sini. Okey. Sekarang kita nak pergi kepada yang ada set semesta. Untuk soalan buku teks, ini soalan-soalan yang cikgu buat ni adalah soalan cikgu cari untuk kamu fahamkan tentang konsep set tu. Okey, jadi kita pergi kepada ada set semesta. Ni simbol set semesta. Alah, buruk pula dah cikgu buat. Okey, ni macam ni lah. Ni adalah set semesta. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang ni, cikgu bagi nama set A. Set A, kamu jangan pula fikir macam mana datang A, macam mana datang B. Ni soalan cikgu. Soalan cikgu. Cikgu nak kamu faham tentang set tu. Bukan tentang macam mana dapat unsur dalam set.
Okey, okey. A cikgu adalah cikgu buat nombor genap. 2, 4, 6, 8, 10. Okey. Lepas tu set B, cikgu petik nombor 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, cikgu ajar. Kita kalau nak melukis gambar rajah van, nak tak nak kita kena cari apa-apa yang bersilang. Sekarang ni bila dia ada 2 unsur ataupun 2 set. Mana set? Set yang pertama bercakap tentang set A. Set kedua bercakap tentang set B. Okey, dekat sini kita buat je. Kita buat je A bersilang dengan B. A bersilang dengan B. Macam cikgu bagi tahu tadi, persilangan membawa maksud unsur yang sama. Okey, jadi dekat A dan B, cikgu nak soal dekat kamu. Nombor apa yang sama? 2, 2, lagi? 4, 4, lagi? 7. Itu sahaja. Bagus. 2 dan 4. Okey. Kita dah ada persilangan. Jadi, bila kita nak melukis gambar rajah dan kali ni beza dia dengan yang tadi, kita ada set semesta. Okey, cikgu concludekan sekali set semesta dalam cikgu punya jawapan. Okey, tengok ni. Jadi, tadi ada A dengan B je. Sekarang, yang pertama, bulatan yang pertama untuk A. Bulatan yang kedua untuk B. Bulatan yang ketiga untuk set semesta. Maksudnya bila kita melukis gambar rajah van, kita kena tahu bentuk tu untuk kumpulan apa. Kita tak boleh main lukis. Jelas ke? Jelas. Dia tak boleh kamu main tambah tiba-tiba ada bulatan lain. Maksudnya setiap bulatan, setiap bentuk yang ada dalam gambar rajah van mesti ada wakil dia. Maksudnya bulatan yang pertama cikgu wakilkan untuk A, kumpulan A. Okey, bulatan kedua cikgu wakilkan untuk kumpulan B. Dan akhir sekali petak. Cikgu kalau tak ada set semesta, cikgu tak boleh buat petak. Tapi ada kawan kita tanya, Clarin tanya, nak ambil set semesta. Okey, cikgu tunjuk kat sini. Okey. Jadi cikgu kena wakilkan juga untuk satu bentuk set semesta. Okey, jadi dekat sini kita isi dulu yang bersilang. Yang bersilang antara A dengan B adalah 2 dan 4. Ini 2, ini 4. Sampai situ jelas ke? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Jelas. Okey. Baki dekat A, kita jangan lupa tulis 6, 8, 10. 6, 8, 10. Ini adalah baki dekat A. Kita baru salin 2 dengan 4. Kita jangan abai 6, 8, 10. Dan dekat B, kita jangan abai 1, 3, 5. 1, 3, 5. Sampai situ jelas ke? Jelas. Okey. Sekarang, kita nak concludekan set semesta. Okey, kita tengok. Dalam set semesta, kita ada nombor 1. Nombor 1 ada tak dalam set A ataupun set B? Ada tak? Ada. Dia ada dekat mana? Set B. Set B. Jadi, kamu pangkah. Kita tak nak salin nombor yang dah disalin di luar bulatan. Ingat tu. Okey, nombor 2 dah ada disalin ke belum? Dah. Okey, bagus. Bila dah, kita pangkah. Nombor 3 dah disalin ke belum? Dah. Okey, dah. Pandai. Nombor 4 dah disalin ke belum? Dah. Okey. Nombor 5 dah disalin ke belum? Dah. Okey, nombor 6 dah disalin ke belum? Dah. 7? Belum. Belum. Bila tak disalin di dalam bulatan A ataupun bulatan B, kita kena letak dekat luar. Itu cara dia. Kita tak boleh tinggalkan nombor 7 tu luar. Kita tak boleh abaikan nombor 7 tu. Tak boleh abaikan dia. Okey, nombor 8 dah salin ke belum antara A dekat B? A dengan B. Dah. Dah. Nombor 9 dah salin ke belum? Belum. Belum.
Jadi kita salin sahaja di dalam petak. Kedudukan tu tak penting. Kedudukan tu tak penting. Maksudnya kamu nak salin kat penjuru ni ke, penjuru ni ke, penjuru ni ke. Yang penting adalah nombor yang belum disalin mesti di dalam petak. Nombor 10 dah disalin? Dah. Dah. Jadi ini jawapan untuk set gambar Rajah Van dia. Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang ni cikgu tunjuk pula. Kalau A bersilang dengan B, jawapan dia adalah 2, 4. Okey, cara nak jawab A bersilang dengan B, selain daripada itu, cara dia adalah bila ada gambar rajah, bila ada gambar, kamu buat sempadan. Kamu buat sempadan supaya kamu nampak. Okey, bahagian yang cikgu bulatkan tu, cikgu hitamkan tu adalah di kalangan maksudnya A bersilang dengan B. Okey, kalau A bersilang dengan B, kita ambil dalam sempadan. Kita ambil dalam sempadan. Ni jawapan untuk A bersilang dengan B. Kalau dia minta simbol pelengkap macam ni, kita kena ambil di luar sempadan. Maksudnya yang kita kena lorek adalah dekat belah luar. Jangan lorek dekat belah dalam sempadan. Jadi nombor yang kita kena ambil mestilah semua nombor yang kena dalam lorekan. Contoh 7 dengan 9. Jadi kita kena salin 7 dan 9. 6, 8, 10. 6, 8, 10. 1, 3, 5. 1, 3, 5. Ini jawapan dia. Jelas ke? Jelas. Okey. Yang lain macam mana? Cikgu tak dengar suara. Jelas. Jelas ke? Jelas. Okey. Sekarang. Kita cikgu nak tulis nombor dulu. Apa? Kita kisah nak tulis nombor berapa je dulu. Tak dengar. Ya tak kisah nak tulis nombor berapa je dulu. Macam dekat depan tulis. Tak kisah. Tak kisah. Kalau kamu nak susun daripada kecil ke besar ataupun besar ke kecil, tak kisah. Selagi kamu meletakkan ahli kumpulan di kumpulan yang betul, jawapan kamu betul. Cikgu tak fahamlah ahli kumpulan-kumpulan tu apa. Selagi kamu letakkan unsur yang betul. Ni unsur. Ni unsur. Unsur yang betul pada kumpulan yang betul, dikira jawapan yang betul. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Jelas Okey, sekarang ambil gambar salin. Ambil gambar je lah. Cikgu dah pukul 9 dah ni. Cikgu nak ajar kesatuan dah. Cikgu, Ya? izinkan saya ke tandas. Okey. Cikgu dah salin. Okey, dah salin. Yang lain macam mana, dah salin ke? Okey, sekarang cikgu buka soalan. Ada apa-apa nak tanya lagi? Ada. Belum Okey. cikgu. Okey. Okey. Sekarang ni cikgu nak buat 3 set pula. Cikgu nak buat 3 set pula. Masing-masing boleh tengok kat sini. Okey, ada kawan baru masuk. Cikgu nak reshare screen balik. Cikgu takut ada yang tak nampak. Kejap Okey, cikgu dekat depan ni, cikgu sangat-sangat berusaha untuk cuba bagi kamu faham. Tapi kamu kena fokus lah. Okey. Kita pergi kepada yang seterusnya. Masih lagi ditajuk persilangan. Okey, sebab apa? Sebab kalau orang faham persilangan, senang cikgu nak tunjuk tentang kesatuan ni. Okey, tengok kat sini. Dekat sini, cikgu tunjuk pula. Kita ada set A. Set A, cikgu letak 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu, kita ada set B. Set B, cikgu letak 4, 5, 6, 7, 8. Lepas tu, akhir sekali kita ada set C. Set C, cikgu letak 4, 3, 8, 9, 10. Okey, sekarang ni cikgu nak semua orang buat apabila A
ada set A, ada set B, ada set C. Cikgu nak semua orang buat lukis gambar rajah lengkap. Lukis gambar rajah lengkap. Apa maksud cikgu? Maksudnya cikgu nak masing-masing cuba buat bila dia ada 3 set, bermaksud dia ada 3 bulatan. Okey. Dia ada 3 bulatan. Jadi bila dia ada 3 bulatan, cikgu nak kamu define, kamu tentukan apakah unsur yang ada di setiap bahagian. Okey, cuba buat. Nah, maksudnya dekat sini cikgu nak kamu isi. Nombor ni berapa? Nombor kat sini berapa? Nombor kat sini berapa? Sini berapa? Sini berapa? Sini berapa? Sini berapa? Okey, jelas ke soalan cikgu? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Jelas. Bagus. Cikgu, Ya. set semester tak payah buat. Set semester tak payah, tak payah. Cikgu tak masukkan set semester kat sini. Siap. Okey, dah siap dah? Belum. Okey. Okey, cikgu bagi lagi 2 minit. Cikgu bagi lagi 2 minit. Okey, yang dah siap boleh send kat WhatsApp. Sekejap. Mana cikgu? Oh. Kelihatan. Apa ni? Ini apa ni sakwe ni? Okey, bagus. Dah ada seorang hantar. Tutuplah flash tu. Okey. Okey, mana yang lain ni? Yang ni tak apa. Okey, dah ada yang hantar. Bagus. Memang macam. Apa? Sambil tunggu. Alah, ayahlah hilang fokus nanti tidak lah. Tengok betul dia tak. Kalau mesti tak ada. Buka pula. Okey, bagus. Okey, sekarang habis. Ada dalam 7 orang. 1, 2, 3, 4. Bukalah video tu. Tak boleh. Agak Okey. tak jadi. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat sini. Okey. Okey, terus je send kat cikgu. Terus je send kat cikgu. Ramai dah send tu. Okey. Okey, bagus. 1, 2, 3. Okey, bagus, bagus. Send je. Nanti cikgu check. Okey, jadi dekat sini, bila ada 3 set. Bila ada 3 set. Okey. Cikgu nak kamu fokus tau. Bila ada 3 set. Perkara pertama,
yang kamu kena cari adalah apabila ketiga-tiga set bersilang. A bersilang dengan B bersilang dengan C. Buat benda ni dulu. Jadi A bersilang dengan B bersilang dengan C, ni adalah tempat dia. Yang ni, yang hitam ni. Ini adalah tempat dia. Jadi kita cari apabila A bersilang dengan B bersilang dengan C, nombor yang ada di setiap set. Okey, apa nombor dia? Saya boleh bagi tahu cikgu. 4. Ya, kita ada nombor 4 dekat sini. Pastikan lepas kamu salin, sila pangkahkan supaya kamu tak tercuai. Okey, lepas tu tengok urutan cikgu. Mula-mula ambil A ni, cari dulu A bersilang dengan B. A bersilang dengan B. Untuk A bersilang dengan B, kita tengok ni set A, ni set B. Apabila A bersilang dengan B, ni kawasan dia. Ni kawasan dia. Termasuk hitam yang cikgu bulatkan tu. Jadi baki dia adalah apabila A yang bersilang dengan B sahaja, yang ni kawasan dia. Jadi untuk A bersilang dengan B, nombor apa? Kita tengok dekat A dan B sahaja. Tak payah tengok C. Okey, A dan B. Kat mana cikgu nak potong? Nombor apa cikgu nak potong? Nombor 5. Nombor 5. Jadi kita tulis 5 dekat sini. Okey, seterusnya. Kamu dah cari A dengan B. Kamu cari pula A dengan C. Apabila A bersilang dengan C, A bersilang dengan C, cari ni A, ni C. Inilah persilangan dia. Jadi maksudnya, dia punya sempadan adalah dekat sini. Yang ni kamu kena salin. Okey, jadi A bersilang dengan C. Apakah nombor yang sama yang ada dekat 3. A, yang ada dekat C? Berapa? 3. 3. Ya, kita ada 3. 3. Akhir sekali, kamu dah buat A, B, A, C. Buat pula B ke C. B bersilang dengan C. Jawapan dia adalah dekat sini. 8. Jawapan dia dekat sini. Jadi B bersilang dengan C, kamu tengok dekat set B, kamu tengok dekat set C. Apakah jawapan yang sama? B dengan C. 8. 8. Kamu pangkah 8. Kamu pangkah 8. Jadi dekat sini baru kita tulis. Mula-mula tulis yang banyak iaitu 4. Lepas tu warna biru iaitu 5. Iaitu warna hijau. Lepas tu warna hijau nombor 3. Dan B dengan C 8. Okey, dah siap ke? Dah siap ke ini? Belum. Dah. Belum. Betul. Belum siap lagi ni. Sebab apa? Sebab yang ni ada kosong lagi. Baki yang A ni, baki yang A ni jangan kamu lupa salin 1 dengan 2 ni. Jadi dia ada 1, 2. Baki B. Mana dapat baki B ni? 6, 7. 6, 7. 6, 7. Dan baki C kita ada 9, 10. Kita kena salin 9, 10. Ini gambar rajah dia. Jelas ke? Jelas. Okey, Okey, seterusnya. Bila cikgu tunjuk ada 3 set dekat sini, cikgu harap daripada 3 ni, 3 ni kadang-kadang soalan dia bagi 3 set tau. Set A, set B, set C, dia bagi 3. Maksudnya kamu kena ingat. Yang kamu kena ada 3 gambar rajah. 3 gambar yang mewakili set tu. Kalau dia suruh salin full lah. Kalau dia suruh salin full. Okey, jelas semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Seterusnya, cikgu padam ni kejap. Okey, ada soalan tak nak tanya kat cikgu? Tak ada. Okey, kalau tak ada tak apa. Okey. Okey, sekarang cikgu menggunakan soalan ni. Menggunakan soalan ni. Ini Okey. Menggunakan soalan ni, cikgu nak ajar kamu apakah yang dimaksudkan dengan kesatuan. Apakah yang dimaksudkan dengan kesatuan? Okey, masing-masing tengah tengok tak ni? Cikgu nak dengar sikit suara. Tengah tengok ke? Tengok. Tengok. Okey. Okey, kesatuan. Ya, ada. Ada soalan ke nak tanya? Cikgu dengar ada orang panggil cikgu tadi. Cikgu. Sakit. Okey, tak ada kan?
Okey, sekarang cikgu nak buat A bersatu dengan B. Tadi kita belajar tentang persilangan je. Sekarang kita belajar tentang kesatuan. A bersatu dengan B, macam mana nak jawab? Maksudnya kesatuan ni, bila cikgu mention tentang kesatuan, kamu kena salin. Macam mana nak salin? Mula-mula, kesatuan ni maksudnya bergabung. Bergabung. Kalau persilangan yang sama, kita ambil yang sama je. Kalau A, dia di kesatuan ni maksudnya bergabung. Ni sila salin tau. Bergabung. Apa maksud bergabung ni? Okey, dia mention A dulu. Dia mention tentang A dulu. Okey, ni adalah A. Ni adalah A. Lepas tu, maksudnya kamu kena ambil semua unsur A. Okey, cikgu salin. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian bergabung dengan semua unsur B. Dia bergabung. Jadi kat B tu apa? Kat B ni kamu kena tambah kamu punya lorekan. Cover pula yang B. 6, 7, 8. 4, 5 ni B punya juga. Tapi disebabkan kamu dah salin, kamu dah salin 4, 5 ni, tak perlu salin 2 kali. Jadi kita ada 6, 7, 8. Tambahlah 6, 7, 8. Itulah apa yang dimaksudkan dengan kesatuan. Ambil semua unsur dekat A dan semua unsur dekat B. Okey, lorekan ni macam mana? Ini cara lorek dia. Jelas ke? Boleh faham ke? Jelas. Boleh cikgu. Okey. Boleh. Okey, baik. Cikgu nak masing-masing salin yang ni. Dah. Okey, yang lain macam mana? Cikgu nak dengar sikit suara yang lain. Dah. Belum. Belum. Okey, salin. Cikgu bagi 1 minit lagi. Okey, dah ke? Dah. Okey. Sekarang ni, cikgu tunjuk dekat depan. Kalau A bersatu dengan B, dia lorek. Mana sepadan untuk A bersatu dengan B? Ini sepadan dia. A bersatu dengan B. A bersatu dengan B. Ni adalah sempadan dia. Sempadan dia. Sekarang ni kenapa cikgu tunjuk tentang sempadan? Cikgu nak masukkan kalau A bersatu dengan B, ada simbol pelengkap. Kalau dia mention tentang simbol pelengkap, kamu kena ingat nota yang cikgu bagi. Kalau dia mention tentang simbol pelengkap ataupun selain daripada itu, maksudnya luar sempadan. Luar sempadan. Jadi jawapan untuk luar sempadan adalah 9 dengan 10. 9, 10. Jelas ke? Jelas. Okey, ada soalan? Cikgu suka kalau ada soalan. Kalau ada soalan, tanya je. Kalau minta C. Ya. Kalau minta C. Kalau? Macam A kesatuan C tu. Kalau A bersatu dengan C. Okey, boleh. Ya. Okey. Kalau A bersatu dengan C, macam ni cara dia. Okey, cikgu zoom out. Cikgu buat lagi bulatan dia. Nampak ni lah.
Okey, kejap bagi cikgu masa sikit untuk cikgu buat. Okey, tengok Okey, ni cikgu salin balik tau. Ni A, ni B, ni C. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, ni soalan tadi. Okey, sekarang cikgu nak jawab. Kalau A bersatu dengan C, sempadan dia, maksudnya bergabung. Gabungkan je. Gabung. Okey, A, ni A. Ni adalah bulatan A. Ni adalah bulatan A. Buruk pula. Jadi, ini adalah bulatan C. Ni adalah dia punya sempadan. Jadi, bila A bergabung dengan C, kamu kena ambil seluruh nombor dekat A dalam unsur A, dalam set A. Kamu kena ambil pula seluruh unsur dalam set C. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Ini jawapan dia. Jelas ke? Jelas. Kalau dia mention A bersatu dengan C selain daripada itu, maksudnya kita kena ambil di luar sempadan iaitu 6 dan 7. Boleh faham ke? Boleh. Bagus. Jadi 3 benda bila kamu dah faham tentang persilangan, kesatuan dan pelengkap, maksudnya kamu dah boleh faham dah tentang set. Okey. Jadi kita buat sama-sama latihan. Okey. Okey. Jadi kita pergi kepada operasi set ni. Ni cikgu nak buat lorek-lorek ni. Okey, masing-masing boleh tengok kat sini cikgu nak buat soalan ni. Okey. Okey. Masing-masing boleh tengok. Mula-mula bila kita nak jawab soalan set. Okey, ni soalan ni dia suruh lorekkan lah. Dia suruh lorekkan. Lorekkan kawasan yang diwakili dengan set yang diberikan. Ini jawab soalan dia. Okey, masing-masing tengok kat depan. Okey. Mula-mula kita kena check apa simbol yang terlibat. Yang ni ke yang ni? Kalau yang ni, ini bersilang. Kalau yang ni, cikgu dah tersilap lah kat situ. Yang ni, dia bersilang. Yang ni, dia bersatu. Apa maksud bersilang? Unsur yang sama. Bersatu. Apa maksud bersatu? Gabung semua unsur. Ini maksud dia kalau kamu faham, jelas dah. Okey, sekarang. Kita tengok dulu. P bersilang dengan Q. Bila P bersilang dengan Q, dia dekat sini. Ini adalah sempadan dia. Ini adalah dia punya sempadan. Kamu tahu ke sempadan tu apa? Tahu. Sempadan lah. Sempadan Indonesia, sempadan Malaysia, sempadan Kelantan, sempadan Terengganu. Maksudnya sempadan ni adalah untuk garisan orang kata garisan yang menentukan Satu yang keluasan tempat. Macam itulah keluasan tempat. Garisan yang menentukan keluasan tempat. Maksudnya bila garisan dia kat situ, sampai situ je dia luas dia. Okey. Jadi yang P dan Q ni, ini adalah garisan dia. Inilah sempadan dia. Kalau dia minta P bersilang dengan Q, jawapan dia belah dalam.
Tapi sekarang ni dia minta P bersilang dengan Q. Cikgu tulis P bersilang dengan Q. Dia ada adik dia dekat sini. Dia ada simbol pelengkap. Kalau P bersilang dengan Q sahaja, kita ambil dalam sempadan. Kalau P bersilang dengan Q selain daripada itu ataupun dia ada pelengkap, kita ambil luar sempadan. Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey. Jelas. Maksudnya bila P dan Q bersilang ada selain daripada itu, kita ambil dekat belah luar. Kita ambil dekat belah luar. Ni maksud dia. Kita ambil dekat belah luar. Okey, tengok. Tengok. Yang ini cikgu buat warna hijau. Yang ini cikgu buat warna hitam. Okey, jelas ke? Siapa ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, yang wanita, yang perempuan macam mana? Boleh faham ke? Cikgu nak dengar sikit suara. Boleh. Boleh. Okey. Okey, kalau tak boleh faham ataupun kurang faham, cikgu tunjuk lagi satu contoh. Cikgu tunjuk lagi satu contoh. Tengok P. P bersilang dengan R. Selain daripada itu, ingat mula-mula kita check dulu garisan sempadan dekat mana. Okey, P bersilang dengan R. Garisan sempadan dia adalah bercakap tentang P dengan R. Jadi bila dia bersilang, ini adalah dia punya sempadan. Okey. Okey, sampai sini jelas ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas. Okey, bagus. Sekarang ni dia ada simbol ni. Bila dia ada simbol ni, maksudnya kita kena ambil luar sempadan. Luar sempadan dia macam mana? Ni. Kita kena ambil luar sempadan dia. Kita kena ambil luar sempadan dia. Jelas, boleh faham ke? Jelas. Bukan lorek yang bulat je cikgu. Lorek yang bulat je. Okey, yang ni sebab dia ada set semesta. Kalau dia tak ada set semesta, kita lorek yang bulat sahaja. Kalau dia ada set semesta, kita kena includekan sekali jawapan kita dekat set semesta tu. Jelas? Jelas. Tu cara dia. Okey. Okey, sekarang cikgu nak buat soalan dekat depan. Kita dah buat dah hari tu. Okey. Kita pergi kepada ada simbol kesatuan set. Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu nak tunjuk. Okey, cikgu nak tunjuk kat sini. Cikgu ambil soalan ni. Okey. Tengah tengok tak ni? Cikgu nak dengar suara sikit. Dah tengok. Okey, baik. Okey, apabila A bersatu dengan B. A bersatu dengan B. Yang pertama, kamu kena faham. Yang bersatu, simbol bersatu ni maksudnya kita gabungkan. Gabungkan. Apa yang gabung? A gabung dengan B. Okey, A unsur dekat A bergabung dengan unsur dekat B. Jadi untuk A bersatu ataupun bergabung dengan B, unsur dekat A ada apa? Ada K and P. K and P. Lepas tu kat B ada apa? N ni dah disalin. Jangan salin dua kali. DSB. DSB. Ni jawapan dia apabila A bersatu dengan B. Boleh faham ke? Boleh. Okey. 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 Jadi, bersilang. Kalau bersilang kita ambil ni. Ni A bersilang dengan B. Kalau bersatu, kita ambil keseluruhan. Bersilang kan maksudnya kita ambil unsur yang sama je. Kalau bersilang, kita ambil unsur yang sama je, iaitu N. Tapi sekarang, kita bercakap tentang kesatuan. Ni adalah simbol kesatuan. Bila kesatuan, maksudnya gabungkan je semua unsur yang ada dalam A dan B.
Jadi sepadan dia macam mana? Ini sepadan untuk A dan ini adalah sempadan untuk B. Ini adalah jawapan dia. Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey. Kalau ada soalan jangan malu-malu, tanya je cikgu. Okey, kemudian menggunakan soalan yang sama, cikgu nak jawab pula A bersatu dengan C. Tengok ni, A bersatu dengan C. Okey, cikgu padam semua . Okey, tadi A bersatu dengan B. Sekarang A bersatu dengan C. Macam mana nak buat? Mula-mula bulatkan A. Apa maksud kenapa cikgu bulatkan A tu? Sebab cikgu nak salin semua unsur yang dekat A. Ada K, P, N. K, P, N. Kemudian dia bergabung dengan C. C tu kat mana? C tu dekat sini. Dia kalau kesatuan ni, maksudnya dia tak semestinya kena dekat-dekat. Dia jauh-jauh pun boleh. Jadi bila A bersatu dengan C, kita ada S, L, F, G. S, L, F, G. Kalau dia suruh lorekkan, kamu kena lorekkan semua yang dekat A dan semua yang dekat C. Boleh faham ke? Boleh. Yang lain macam mana? Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, Okey. Sekarang cikgu nak masing-masing cuba buat nombor C dan D. C. Cuba buat C dan D. Dah siap hantar gambar kat cikgu. Cikgu check kat WhatsApp. Skrin. Kurang jelas. Cikgu kurang jelas. Apa tu? Okey. Ada screen lag ke? Cikgu share screen kejap. Cikgu reshare screen kejap. Okey. Buat C dan D. D. Siap cikgu. Okey, send kat cikgu. Send kat WhatsApp. BC. Okey, bos. Bos. Okey, cuba buat cuba buat. Kalau kita tak cuba buat, kita tak faham. Okey, betul. Bagus. Betul. Okey, send jawapan kat cikgu. Cikgu. Ya. Atas F ni kan I ke? Tu L. L. Kalau I dia ada titik sebab semua kat sini huruf kecil.
Okay, bagus, bagus. Ramai yang faham. Masak saya lag. Tunggu kejap. Okay. Okay, cikgu bagi lagi 1 minit. Okay, bagus. Okay, bagus. Kenapa ada ini ni? Salam. Ini orang punya apa IC. Apa? Oh, ni. SSD. Okay. IC tak payah pakai laptop. Buat IC gigi kat printer tu. ni kalau tadi saya nak ambil itu. Oh, tak ada ketar lah. Esok lah. Ya, saya tengok ada kita lagi. Cikgu tengah ngajar tau. Okay, habis dah. Okay, sekarang ni. Okay, sekarang ni masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu tunjuk. Okay, B bersatu dengan C. Okay, B bersatu dengan C. Kamu kena ambil semua unsur dalam B. Iaitu D, B, and S. D, B, and S. Lepas tu dia ada sebut pula C. Kamu kena ambil pula semua unsur dekat C. S dah salin dekat sini. Jadi jangan salin lagi sekali. L, F, G. L, F, G. Ramai yang betul. Inilah jawapan dia. Okey, untuk soalan C. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Okey. Kalau A bersilang dengan B bersilang pula. Kalau A bersatu dengan B bersatu dengan C, kita nak kena salin apa? Cuba teka. Semua. Iya, Semua, kita kena cikgu. salin semua. K, P, N, D, P, S, L, F, G. Okey, bagus. Okey, bagus. Semua dah jelas dah. Okey, sekarang ni. Cikgu nak soalan yang pertama daripada gambar rajah ni. Cikgu nak kamu cuba buat apabila A bersatu dengan C. Pelengkap. Cikgu tambah pelengkap. Nombor 2. Apabila B bersatu dengan C. Pelengkap. Apakah unsur ni? Apakah unsur nombor 1 dengan apakah unsur nombor 2? Cuba buat. Okey, pandai. Betul. Apabila A dengan C. Betul, bagus. Okey, betul. Okey, cuba buat Kita kalau tak buat tak faham. Cikgu, Ya. nak ambil luar sempadan kan? Ya, betul. Kita ambil luar sempadan. Okey. DP, KP. Betul. Bagus.
Okey, bagus. Betul. Bagus. Ya, betul. DBKP. DBKP. Ya. DBKP. Bagus. Okey, 1 minit lagi ya. 1 minit lagi. Ah, yang lain yang tak pernah send tu, tengok balik. Okey, bagus. Okey, bagus. Yang ni nak bersilang. Okey, bagus. Yang dah cuba tu semua bagus. Okey. Okey, faham ke ni? Beryl Lisa faham ke? Clarin faham ke? Faham. Okey. Masing-masing boleh tengok dekat sini. Cikgu buatlah, cikgu buat. Bila A bersatu dengan C. Okey, ni A. Buat dulu sempadan dia. Ni C. Kalau bersatu, kita kena ambil semua. Okey, ni sempadan dia. Jadi, bila dia ada simbol pelengkap atas ni, maksudnya kamu kena salin D dengan B. D dengan B. Ini jawapan dia. Okey, seterusnya. B bersatu dengan C. Buat dulu dia punya B. Ini C. Maksudnya, bila cikgu mention tentang simbol pelengkap ni, kamu kena ambil luar sempadan. Luar sempadan dia ada K dengan P. Ini jawapan dia K dengan P. Okey, jelas ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey. Bagus. Kalau tak faham, bagi tahu. Kalau ada soalan, tanya je. Okey. Cikgu akan teruskan lesson kita. Okey. Kejap. Sekarang ni, menggunakan soalan dekat depan, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan ni. Okey. Kalau dia mention A tu sahaja, maksudnya, kalau A tu sahaja, okey, ni A. Cikgu buat A ni, ni A. A, ni sempadan dia. Bila dia cakap simbol pelengkap atas ni, maksudnya unsur dia kita kena ambil luar sempadan. 3, 4, 7, 8. 3, 4, 7, 8. Menggunakan contoh yang cikgu tunjuk dekat A, cuba buat B dan C. Okey, cikgu nak cuba involvekan diri kamu, send WhatsApp dekat cikgu, snap. Biar cikgu boleh tolong kamu mana yang kamu tak faham, mana yang kamu lemah. Tapi ramai dah, cuma ada dalam 5 orang. Cikgu tak sempat nak check lah. Tapi ramai dah send. Bagus. Ada dalam 15. Okey, masing-masing sekarang cuba buat
soalan B dan C. Boleh ke cikgu nak dengar suara sikit? Boleh. Okey. Okey, betul. B. Okey, kena fahamkan ni tau. Kena fahamkan ni. Sebab apa? Sebab ni kita nak belajar gabungan pula. Kita nak belajar gabungan. Maksudnya bersilang 2 kali, bersatu 2 kali. Sama-sama. Okey, pandai. Okey, bagus. Okey. Cikgu bagi lagi masa. Cikgu bagi lagi masa. 6, 7, 8. Okey, betul. Okey, cikgu bagi lagi masa. Cuba buat. Okey, bagus. Bagus ni Sophia. Okey, lagi 1 minit. Ni siapa yang nak cuba? Cikgu tunggu kat WhatsApp. Cikgu dah hantar. Okey. Okey, mana yang lain ni? Dalam ni ada berapa orang ni? Dalam ni ada 19 orang. Okey. Okey, setakat ni jelas ke yang cikgu ajar tu? Boleh faham ke? Memang. Boleh. Jelas. Okay, bagus. Okey, 9.45 cikgu terus mula lesen gabungan pula.
Okey, dah habis masa. Okey, habis dah. Masa pun kita bergerak. Cikgu memang akan ada masa untuk kamu buat latihan. Sebab kalau cikgu tak cuba bagi kamu latihan, nanti kamu tak nampak. Okey, jadi boleh ke cikgu teruskan ni? Nak dengar suara sikit? Semua ada dekat sini tak? Boleh, cikgu. Boleh. Boleh. Okey, Boleh. baik. 2 orang je. Yang lain, yang perempuan nak dengar suara sikit? Boleh. Boleh. Okey. Okey, jadi kita tengok B. Dia mention tentang set B. Okey, ni sempadan dia. Ni adalah dia punya sempadan. Buruk pula dah. Sekejap, cikgu nak kena ikut betul-betul. Okey, ni sempadan dia. Tapi sekarang ni dia kata dia ada satu simbol pelengkap. Jadi simbol pelengkap ni dia bagi jawapan, kita kena ambil yang dekat luar. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Ini jawapan untuk B. Okey, untuk B ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Ada. Okey, yang lain, cikgu nak dengar suara sikit. Ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Okey, Tak ada. bagus. Okey, sekarang cikgu buat C. A bersatu dengan B. Buat dulu dia punya sempadan. A bersatu dengan B. Jadi, bila dia mention tentang pelengkap, jawapan dia 7 dengan 8. Ini 7, ini 8. Inilah jawapan dia. Okey, jadi cikgu harap jelas. Okey. Okey, jadi seterusnya cikgu nak ajar pula tentang apa cakap? Lorekan. Tadi kita bercakap tentang unsur. Yang ni cikgu ajar lah, sebab cikgu ada bahagian gabungan lagi ni. Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Masing-masing boleh tengok kat depan. Tadi kita keluarkan unsur, sekarang kita nak belajar lorekan. Okey, mula-mula kita nak lorekan. Kita kena buat dulu dia punya garisan sepadan. Maksudnya dekat A, sempadan dia adalah M bersatu dengan N. Maksudnya M bersatu dengan N. Maksudnya bila dia mention tentang pelengkap, kamu kena lorekkan yang belah luar sahaja. Jangan sesekali sentuh lorek dekat belah dalam. Jelas ke? Nak dengar suara sikit? Jelas. Jelas. Untuk A ni. Boleh Ya. faham Okey. Cikgu. Untuk A Cikgu. tu. Untuk A tu jelas ke? Macam mana cikgu selesaikan tu? M bersatu dengan N. Cikgu buat dulu dia punya garisan sepadan. Ni M, Okey. ini N. Disebabkan ada simbol pelengkap. Jadi kita kena lorekkan di luar sempadan. Okey, boleh faham? Boleh, cikgu. Okey, baik. Okey, B. Kita buat pula B. Q bersatu dengan R. Okey, mana dia punya sepadan? Ni Q dengan R. Bersatu. Kalau dia mention bersilang, kamu kena lorek dekat sini. Tapi sekarang dia bersatu, kamu kena ambil Q. Ambil juga dia punya R. Lepas tu dia mention tentang pelengkap. Jadi kamu kena lorekkan di bahagian luar. Kena lorekkan di bahagian luar. Ni bahagian luar dia. Ni jawapan untuk B. Okey, jelas ke untuk B? Cikgu nak dengar sikit. Jelas. Jelas. Okey. Akhir sekali untuk C. Kita belajar dulu lorekkan. Kita kukuhkan. Mula-mula cikgu kukuhkan persilangan. Sekarang kukuhkan kesatuan. Persilangan sahaja. Persilangan dan pelengkap. Habis. Kesatuan sahaja. Kesatuan dan pelengkap. Ini yang terakhir. Nombor 4. Kesatuan dan pelengkap. J bersatu dengan K bersatu dengan L. Ini J. Ini K. Ini L. Ini adalah apabila J bersatu dengan K bersatu dengan L. Tapi dekat sini dimention tentang simbol pelengkap. Jadi kita kena lorekkan di bahagian luar sahaja. Kita kena lorekkan di bahagian luar sahaja. Jelas ke? Jelas. Habis.
Okey. Jadi kita nak belajar gabungan pula. Jadi kat sini kita ada gabungan operasi set. Bila kita nak belajar gabungan, cikgu refresh balik. Kalau dia mention tentang U terbalik ni, kita panggil dia persilangan. Kalau dia mention tentang U, kita panggil dia kesatuan. Kalau dia mention tentang apostrofi ataupun pelengkap, inilah pelengkap lah. Apostrofi ni maksudnya pelengkap. Persilangan ni bila? Persilangan ni bila unsur yang sama. Kesatuan ni maksudnya apa? Gabungan unsur. Ni nota untuk cikgu refresh sebelum kita masuk bab yang seterusnya, subtopik yang seterusnya. Pelengkap ni kita nak lorekkan belah mana? Kita kena lorekkan di luar sempadan. Ini adalah nota-nota yang kamu kena salin. Okey. Jadi cikgu ada masa sikit je. Cikgu ada masa setengah jam je untuk terangkan subtopik yang terakhir untuk dalam bab set. Okey. Jadi ada yang dah ngantuk ke, dah longlai ke sebab dah sejam setengah dah. Cikgu harap masing-masing semangat lagi. Kalau ngantuk ke minum air. Sediakan air, sediakan apalah roti ke biskut ke. Sambil-sambil tu boleh makan. Cikgu izinkan sahaja. Okey, sekarang kita nak masuk kepada gabungan operasi set. Okey, kita nak masuk kepada gabungan operasi set. Maksudnya gabung antara persilangan kesatuan. Tadi kita buat persilangan je. Kesatuan je. Sekarang dia boleh jadi gabungan. Gabungan antara tiga benda ni. Jadi sebelum cikgu pergi kepada tiga benda ni, pastikan kamu dah faham betul-betul konsep tentang tiga benda ni. Konsep persilangan, kesatuan dan pelengkap. Konsep dia macam mana? Boleh rujuk kat sini. Okey. Sekarang cikgu teruskan tentang gabungan operasi set. Okey, macam inilah gabungan operasi set. Tapi cikgu nak pergi buat gambar rajah dia. Okey. Cikgu tunjuk gabungan operasi set. Okey, ini adalah masing-masing boleh tengok kat sini cikgu ajar lorekkan ni. Cikgu ajar lorekkan sebab kalau kamu nak ambil bila kamu betul bahagian lorekkan, barulah kamu betul di bahagian unsur. Okey. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey. Mula sekali dia mention tentang M bersatu ke bersilang dengan P? Cikgu nak soal. M bersatu ke bersilang dengan P? Bersatu. Tak dengar. Bersatu. Okey, bersatu. M bersatu dengan P. Jadi dia punya tips adalah buat satu-satu. Buat satu-satu. Contoh. Sekarang cikgu akan tunjukkan M bersatu dengan P. Jadi lorekan dia adalah dekat M. Mak, saya ingat pula yang terakhir. Ini lorekan untuk M. Dan ini adalah lorekan untuk P. Okey, seterusnya masing-masing tengok kat sini. Kat sini jelas ke? Jelas. Okey. Maksudnya cikgu buat dulu M bersatu dengan P dekat sini. Kemudian cikgu buatkan N pula. Untuk N ini sahaja. N ini sahaja. Jadi bila N ni sahaja, dia sebut tentang set N je. Jadi kita lorekkan bahagian N sahaja. Kemudian. Okay, barulah kita tengok simbol ni. Ini simbol apa? Persilangan. Ya, dia persilangan. Maksudnya kamu kena cari kat manakah bahagian persilangan yang kena kedua-duanya. Kamu kena cari bahagian
persilangan yang kena kedua-duanya. Sebab apa? Sebab persilangan dia mempunyai unsur yang sama. Kamu kena cek. Okey, kat sini. Untuk bahagian M dan M dekat bahagian pertama dengan M dekat bahagian kedua, yang kena bersilang dia dekat sini je. Kenapa kat sini je? Sebab bila kita ada dekat bahagian pertama, kalau kita lorekkan satu bulatan, yang sini dilorikkan dekat sini sahaja. Bermakna untuk M, kita hanya lorekkan yang ini je. Kemudian untuk lorekan yang seterusnya, lorekan seterusnya. Bila dia mention tentang persilangan, mesti dua-dua kena berlorek. Barulah jawapan dia kita tulis. Untuk jawapan ni kita kena pilih dekat nombor bahagian nombor 1 dan bahagian nombor 2, mesti dua-dua dalam keadaan berlorek. Kita tak boleh berlorek yang ni. Kita tak boleh berlorekkan yang ni. Sebab apa? Sebab walaupun yang sini dia berlorek dekat belah luar ni, kat sini dia tak lorek. Jadi yang kamu hanya boleh lorek adalah dekat belah dalam sahaja. Dekat sini sahaja. Sebab apa? Sebab sini dia berlorek dekat nombor 1 dan sini dia berlorek dekat nombor 2. Jadi apa yang kamu boleh tulis kat sini adalah yang ini. Kemudian lorekan dekat sini, lorekan dekat bahagian nombor 2 ni, kamu tengok yang warna hijau ni. Ya, sini dia berlorek tapi sini dia tak berlorek. Jadi kamu tak boleh tulis. Maksudnya bila persilangan, kamu kena ingat dua bahagian mesti berlorek. Ini kena tulis, ini kena buat nota. Jelas ke? Jelas. Yang lain cikgu tak dengar sikit suara. Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Ada soalan tanya je. Okey, sekarang cikgu bagi 1 minit untuk salin. Kalau rasa macam tak sempat nak salin sekali gambar tu tau. Kalau rasa tak sempat nak salin, cikgu nak kamu snap. Snapkan. Cikgu akan tunjukkan contoh yang berikutnya. Jangan risau. Cikgu, Ya. kalau kan N tu bersilang dengan M kesatuan bergabung dengan P. Macam mana? Bergabung dengan P. Kejap cikgu fahamkan soalan. Okey, kalau M bersatu ke bersilang? Terbalik. Bersilang. Terbalik. Bersilang dengan? You terbalik. Bukan. Bersatu dengan N cikgu. Betul bersilangan dengan P. Apa? Maksudnya N dulu, lepas tu macam ni? Bukan. N, U. Okey, N. U. Lepas tu M, N, P. M? U ke N? N. Macam ni? P. Maksudnya daripada soalan ni, kita tukar simbol ni jadi ni? Betul. Okey. Boleh. Cikgu buat. Okey. Dah salin dah semua ni? Okey. Dah salin. Dah salin ke cikgu nak buat ni? Dah. Okey. Cikgu padam yang ni. Okey. Cikgu padam. Okey. Kita ada soalan daripada kawan. Tak ada masalah. Dia konsep dia cikgu nak kamu faham dia punya konsep. Tengok ni. Dia cara cikgu selesaikan. Okey, ni soalan kita. Jadi, bahagian yang pertama adalah tentang N. Kita tengok N dekat sini. Jadi, N tu kita lorekkan dekat bahagian N tu sahaja. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Jelas. Okey. Kemudian untuk bahagian kedua adalah M bergabung M bersilang dengan P. Ni M, ni P. Ni M, ni P. Rasa-rasa dia ada bersilang tak dekat situ? Dia ada kena tak persilangan dia? Tak ada. Jadi bila tak ada, kamu tak boleh nak lorekkan.
Maksudnya M dengan P bila dia bersilang, kamu tinggalkan dia kosong. Sebab apa? Sebab tak ada unsur yang terlibat. Okey, sampai situ jelas? Boleh faham? Jelas. Okey, kemudian baru kita tengok berkaitan dengan operasi dia. Operasi dekat tengah-tengah antara bahagian nombor 1 dengan bahagian nombor 2 adalah bersatu. Jadi bila bersatu ni dia tak kisah. Bersatu kamu kena tulis semua lorek dekat nombor 1 dengan semua yang lorek dekat nombor 2. Jadi kalau jawapan akhir dia walaupun dekat nombor 2 tak ada dilorekkan tapi ada dekat nombor 1. Maksudnya jawapan terakhir adalah ini. Ingat, ni tips cikgu bagi. Kalau dia bersilang, kalau dia dalam keadaan bersilang, lorekkan bahagian kedua-dua dilorekkan. Kedua-dua bahagian yang dilorekkan. Macam tadi. Contoh, tak pernah nanti cikgu tanya. Kalau dekat ni bersatu, sorry. Bersilang. Kalau bersatu, lorekkan semua. Lorekkan semua bahagian yang dilorekkan. Okey. Okey, jelas ke soalan ni? Boleh faham? Okey, yang tanya tadi boleh faham ke? Boleh. Okey. Cikgu nak buat, cikgu jangan risau semua. Kalau siapa-siapa yang rasa dia confused lagi ataupun kurang jelas lagi, cikgu akan tunjuk kat depan. Okey, cikgu akan tunjuk. Okey, kita akan buat. Okey, yang ini best. P, Q, R. Cikgu akan buat A dan B, kamu buat C. Okey, cikgu buat A dulu. Cikgu buat A. Okey. Kita nak cari apakah yang dilorekkan untuk soalan-soalan ni. Okey, tengah tengok ke? Iyo. Okey, sekarang cikgu buat bahagian pertama, bahagian kedua dan jawapan dia. Cikgu kena buat macam ni. Cikgu memang kena terang satu-satu. Kalau tak, kamu tak faham. Okey. Inilah jawapan dia. Okey. Untuk nombor pertama, kan dia mention tentang ni bahagian nombor 1. Dia mention tentang P, ini cikgu salin ni. P bersilang Q bersatu dengan R. Okey. Untuk bahagian pertama, fokus dekat P. Kita maksudnya kat sini cikgu bahagikan ini bahagian pertama, ini bahagian kedua. Lepas tu, itu adalah benda penting kita kena buat. Ni bahagian pertama kita. Bahagian pertama kita adalah P. Bahagian kedua kita adalah dalam kurungan Q bersatu dengan R. Maksudnya, tentukan bahagian. Tentukan bahagian dia. Okey. Akhir sekali, tengok operasi yang terlibat. Operasi yang terlibat dekat sini, yang tengah-tengah ni. Yang tengah-tengah ni adalah persilangan. Kamu tulis kat sini, persilangan. Persilangan maksudnya apa? Maksudnya, kena lorekkan di kedua-dua bahagian yang ada lorek. Okey, sekarang cikgu tunjuk. Okey, ni nombor 1. Nombor 1, P. Maksudnya, bila dia cakap tentang huruf tu saja, P tu saja, kamu lorek semua bahagian yang di dalam bulatan P. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Cikgu tak dengar. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Boleh. Kemudian, cikgu buat pula Q bersatu dengan R. Maksudnya, cikgu kena lorekkan semua dekat Q dan cikgu kena lorekkan semua dekat R. Okey, jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey, tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Kemudian, dia bercakap tentang persilangan. Persilangan ni bermaksud kamu kena cari kat manakah kedua-dua bahagian. Bahagian nombor 1 dan bahagian kedua dalam keadaan dilorekkan. Okey, tengok ni. Okey, kat sini. Dia ada lorek. Ini adalah bahagian dekat mana nombor 1 ada lorek dan bahagian nombor 2 ada lorek. Bila kita tekap dia, bahagian ini sahaja
jawapan untuk soalan ni. Maksudnya ini unsur dia adalah 3. Boleh faham ke? Boleh. Ini untuk persilangan. Ini adalah untuk persilangan. Untuk persilangan kita kena cari dekat mana bahagian nombor 1 dilorikkan, yang mana bila kita comparekan dengan bahagian nombor 2, dia sama-sama bahagian tu dilorikkan. Kita tak boleh ambil 672 ni sebab apa? Sebab nombor 1 dilorik, ya betul. Tapi syarat dia nombor 2 pun kena dilorik lah 672. Bila 672 ni dia tak dilorikkan, maksudnya dia tak boleh includekan 672 dalam jawapan. Jelas ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas. Jelas. Okey. Yes. Okey. Daripada contoh yang cikgu bagi dekat depan, contoh yang cikgu bagi dekat depan, menggunakan gambar rajah yang sama, PQR. Mana? Menggunakan PQR, cuba buat B dan C. Cuba buat B dan C. Jangan risau. Cikgu akan tunjukkan jawapan lepas kamu buat. Cikgu cuma nak kamu melibatkan diri untuk buat sekali. Sebab apa? Sebab dalam matematik nak faham memang kena buat. Boleh ke cikgu nak dengar suara sikit? Boleh. Boleh. Okey, rujuk contoh yang cikgu tunjuk dekat atas. Ini tak ada pelengkap. Lepas ni kita pergi kepada yang ada pelengkap. PUR. Okey, dah siap. Cikgu nak send jawapan dekat WhatsApp . Okey, bagus. Dah ada yang send.
PUR. Kena lorikkan tu apa dia punya bersilang. P bersatu dengan R tu kena lorikkan. Ha. Okay, cikgu bagi lagi 2 minit Okay, Q. Okay, lorikkan. P. Okay. Iya, betul. Jawapannya 3 dan 8. Untuk B tu jawapannya 3 dengan 8. Ha, cuba buat. Okay. 3 orang. Okay, tapi jangan down tau. Memang gabungan ni dia memerlukan susah sikit. Okay. Okay. Bagus. Okay, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Masa bergerak, cikgu kena terangkan jugalah. Okay. Okay, boleh tengok. Jangan down. Walaupun kita dah nak habis masa. Okay, kita manfaatkan masa kita sebab kita jumpa sekali je seminggu. Okay, masing-masing boleh tengok kat sini. PQR. Cikgu nak buat soalan B. Cikgu nak buat soalan B. Okey, tengah tengok ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Tengah tengok ke? Yo. Yang lain? Ya. Okey. Yang perempuan tak dengar pun suara? Ya. Amboi, malu-malu. Okey, B. Cikgu buat soalan B kat sini. Okey, B, jawapan akhir dia adalah Q. Yang ni. Bersilang. P bersatu dengan R. Bahagian yang pertama adalah Q. Ini bahagian yang pertama. Bahagian kedua adalah P bersatu dengan R. P bersatu dengan R. Operasi dia apa? Operasi dia dekat tengah ni adalah tentang persilangan. Jadi jawapan akhir dia macam mana? Mula-mula buat Q. Q tu kalau dia mention tentang huruf Q sahaja, kamu kena lorikkan semua dalam set Q. Kena lorikkan sini kesemuanya. Okey, untuk bahagian nombor 1 jelas ke? Jelas. Okey.
bahagian nombor 2. P bersatu dengan R. Lorekkan P bersatu dengan R. Bersatu tu maksudnya bergabung. Jadi kita kena lorekkan P kesemuanya. Jangan lupa lorekkan R juga. Sebab apa? Sebab dia mention tentang bersatu. Bersatu bermaksud keseluruhan. Kita gabungkan. Okey, jelas ke nombor 1 dengan nombor 2 ni cikgu lorek kat depan? Boleh faham ke? Yang lain? Ada soalan nak tanya? Ada soalan tanya je. Okey. Sekarang ini simbol apa? Apa simbol dekat tengah-tengah ni? Persilangan. Bersilang. Ini persilangan. Kalau persilangan maksudnya kita kena cari antara bahagian nombor 1 dengan bahagian nombor 2, dekat mana bahagian yang ada lorekkan pada kedua-dua bahagian. Jadi dekat sini nombor 1, kita tengok bahagian nombor 3. Kita tengok bahagian nombor 3. Dan kita tengok bahagian nombor 8. Dan kita tengok bahagian nombor 8. Okey, penjelasan. 672 ni cikgu tak boleh ambil. Sebab apa? Sebab walaupun dekat bahagian nombor 2 dilorekkan 672, tetapi dekat nombor 1 tak lorek. Jadi cikgu tak boleh ambil 672. Okey, kat situ jelas? Cikgu nak dengar suara sikit. Kat situ jelas ke? Jelas. Jelas. Okey. Seterusnya, nombor 2. 1 dengan 9. 1 dengan 9 cikgu tak boleh ambil. Walaupun bahagian nombor 1 ada lorekan dekat 1 dan 9, tapi dekat bahagian nombor 2 tak ada lorekan dekat 1 dan 9. Okey, boleh faham ke? Cikgu nak dengar sikit suara. Faham. Okay, yang lain. Seorang je jawab. Yang lain? Faham. Okey. Seterusnya, nombor 1. Bahagian pertama kita ada 4, 5, 10. 4, 5, 10 dekat sini, walaupun dekat bahagian nombor 2 dilorekkan, tetapi dekat bahagian nombor 1 tak dilorekkan. Jadi cikgu tak boleh ambil 4, 5, 10. Jadi, dekat bahagian yang sama-sama ada lorekan pada nombor 1 dengan nombor 2 adalah pada nombor 3 dan nombor 8. Dia ada lorekan kedua-duanya. Jadi jawapan dia adalah ini. 3 dan 8. Cara menulis unsur dia adalah 3 dan 8. Okey. Jelas ke? Boleh faham ke? Jelas. Boleh. Boleh. Okey, cikgu nak dengar. Kalau siapa-siapa ada soalan boleh bagi tahu cikgu. Aduh, bising pula anak murid cikgu ni. Biasa rokok-rokok. Okey. Jadi, cikgu nak soal ni. Ada soalan tak nak tanya dekat soalan nombor 1, dekat soalan B? Ada soalan tak? Ada. Berry Lisa, ada soalan tak dekat B ni? Boleh faham ke cikgu ajar? Ui, diam dah. Clarin jelas ke soalan dekat B ni? Jelas. Okey, sekarang boleh snap. Boleh snap, cikgu nak terangkan soalan C pula. Ingat, tips gabungan adalah kamu kena buat satu-satu. Kena buat satu-satu. Yang pertama, kita tengok dulu soalan tu nak apa. Jadi, daripada soalan ni, kita tengok manakah bahagian pertama. Okey, ni Q. Q ni bahagian pertama. Okey, P bersatu dengan R. Ini bahagian kedua. Jadi, kita ada bahagian pertama dan bahagian kedua. Lepas tu baru kita tengok operasi yang menggabungkan antara dua-dua bahagian. Yang di tengah-tengah antara bahagian 1 dengan bahagian 2. Kita tulis dekat sini. Lepas tu kita lorekkan bahagian terlibat. Bahagian 1, yang ni lorekkan dia. Bahagian 2, yang ni lorekkan dia. Okey, kalau persilangan, cikgu bagi lagi tips. Kalau persilangan, jadi jawapan untuk kalau dia persilangan, kita kena lorek dekat bahagian pertama yang ada lorek dan bahagian kedua dia pun ada lorek. Macam ni, 3 dan 8. Ini soalan B. Okey, cikgu nak masing-masing semangat sikit. Boleh faham ke tak ni nombor B ni? Boleh faham ke? Faham. Boleh. Boy, 2 je. Yang lain macam mana? Boleh.
Faham je tu. Okey, cikgu risau ni. Cikgu risau. Diam je. Okey, sabar. Jangan putus semangat lagi. Jangan putus semangat lagi. Okey. Sekarang ni cikgu buat C. Cikgu buat C. C ni adalah Q bersilang dengan R bersatu dengan P. Bahagian pertama adalah Q bersilang dengan R. Q bersilang dengan R. Bahagian kedua adalah P. Okey, simbol yang terlibat antara bahagian nombor 1 dengan bahagian nombor 2 adalah dia punya nama dia kesatuan. Jadi kita bubuh. Lepas tu kita buat sama dengan. Okey, Q bersilang dengan R, jawapan dia dekat sini. Ni Q, ini R. Jadi dia bersilang dekat sini sahaja. Seterusnya, P. Bila dia mention tentang P, jadi kita kena lorekkan ke semua bulatan yang ada dalam P. Semua unsur yang dalam P tu terlibat. Okey, kemudian dia mention tentang kesatuan. Dia mention tentang kesatuan. Kalau dia mention tentang kesatuan, kita gabungkan sahaja. Kita gabungkan dekat bahagian nombor 1 dengan bahagian nombor 2. Jadi kita tengok B bahagian nombor 1 dia lorekkan dekat nombor 8. Jadi kita lorek dekat sini. Bahagian nombor 2 dia lorek dekat P. Jadi dia lorek dekat sini. Inilah jawapan dia. Inilah jawapan dia. 6, 7, 2, 3. Baru kita boleh tulis unsur. 6, 7, 2, 3. Lepas tu 8. Inilah jawapan dia. Maksudnya kita kena buat satu-satu. Kita kena buat satu-satu. Bahagian pertama cikgu dah buat. Bahagian kedua cikgu dah buat. Operasi. Kalau kesatuan, kita gabungkan semua. Kita lorekkan semua yang ada dekat bahagian nombor 1 dengan bahagian nombor 2. Kalau persilangan, kita lorekkan bahagian yang kena dekat nombor 1 dengan nombor 2. Sahaja. Tu beza antara persilangan dengan kesatuan. Okey, macam mana? Boleh faham ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh. Okey. Amboi. Okey. Jadi, boleh snap boleh snap. Kita akan buat lagi satu latihan. Kita akan buat lagi satu latihan. Ini adalah orang kata subtopik yang terakhir dekat bahagian set. Okey, sabar. Jangan ngantuk lagi semua. Jadi kat sini sebelum cikgu nak tamatkan kelas, cikgu nak letak kalau dia ada simbol pelengkap. Kita ada simbol pelengkap. Okey. Okey, masing-masing boleh tengok dekat soalan nombor 3. Masing-masing boleh tengok dekat soalan nombor 3. Sekarang ni cikgu bagi kamu masa. Masa untuk buat B. Tapi sebelum kamu buat B, cikgu akan tunjuk macam mana nak selesaikan A. Okey, masing-masing boleh tengok. Masing-masing boleh tengok. Cikgu akan tunjuk, jangan risau. Okey, ni adalah soalan kita. Ini adalah gambar rajah kita. Jadi dekat sini dia melibatkan set semester. Okey, masing-masing boleh tengok. Masing-masing boleh tengok. Okey, ni bahagian nombor 1. Ni bahagian nombor 2. Dan cikgu buat lagi satu. Ini untuk jawapan dia. Okey. Bahagian nombor 1 apa? J bersilang dengan K pelengkap ataupun selain daripada itu. Ini bahagian nombor 1. Bahagian nombor 2. K bersatu dengan L. Lepas tu kita tengok operasi terlibat antara dua bahagian. Bahagian nombor 1, bahagian nombor 2. Persilangan. Okey, jadi kita tengok apakah jawapan yang kita akan dapat. Okey, jadi bila J, kamu kena berhati-hati kalau simbol persilangan kamu buat persilangan. Kalau kesatuan kamu gabungkan. Okey, J bersilang dengan K selain daripada itu. Kalau J bersilang dengan K, dia punya sempadan adalah dekat sini. Adalah dekat sini. Jadi bila dia mention tentang simbol pelengkap, kamu kena lorekkan
di bahagian luar. Kalau dia ada masukkan set semesta, kamu kena includekan sekali di bahagian kotak set semesta. Ini jawapan untuk bahagian nombor 1. Jelas ke? Cikgu nak dengar sikit suara, boleh faham ke? Boleh. Okey, nombor 2. K bersatu dengan L. Bila bersatu, kamu kena buat je lah K. K tu kat mana? K ni dekat tengah-tengah ni. Ini K. Ni adalah K. Bulatan K. L. Bersatu dengan L. Maksudnya lorekkan sahaja K dengan L tu. Okey. Kemudian, kita bercakap, baru kita tengok kepada persilangan. Kita dah selesaikan bahagian nombor 1. Kita dah selesaikan bahagian nombor 2. Baru kita pergi kepada operasi kita, operasi persilangan. Persilangan, cari tempat kat mana kedua-dua bahagian dilorekkan. Bahagian nombor 1 dilorekkan dan bahagian nombor 2 dilorekkan. Jadi, kamu akan dapat K ni separuh sahaja dekat sini. Dan L tu kesemuanya dilorekkan. Jadi jawapan dia apa? Okey, jawapan untuk K. Jawapan untuk K, kamu tak boleh lorekkan K tu kesemuanya. Kenapa tak boleh lorekkan K tu kesemuanya? Sebab dekat sini dia tak lorekkan. Jadi kamu tak boleh lorekkan dekat sini. Dan L. L kamu boleh lorekkan kesemuanya. Sebab dekat bahagian nombor 1 ada L. Semua bahagian L dilorekkan. Dan bahagian nombor 2, semua bahagian L dilorekkan. Jadi, kamu kena includekan semua bahagian yang dekat L tadi. Inilah jawapan dia. Boleh faham ke? Cikgu nak dengar suara sikit masing-masing. Ke dah ngantuk ni? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Okey. Jadi, sekarang ni, merujuk kepada contoh yang cikgu bagi, walaupun kita ada masa sedikit sahaja lagi, cikgu nak kamu masing-masing cuba buat soalan ni. Cuba buat soalan ni. Okey, dia punya ni je, sama je. Cuba buat. Cikgu bagi, cikgu ni niat nak tolong ni. Cuba buat. Kat bawah ni. Lagi 1 minit. Kamu boleh cuba terus buat. Tapi cikgu akan tunjuk lah. Cikgu akan tunjuk sebab cikgu tak naklah ambil banyak sangat masa. Okey. Cikgu tunjuk. Okey. Sebab cikgu habis masa dah ni. Okey, tahan sekejap. Ada tak ni kat sini masing-masing semua? Ada. Okey. Masing-masing jangan ngantuk lagi. Belajar ni memang ngantuk, tahan sikit. Okey. Jadi, cikgu buat kat depan. Cikgu buat kat depan, masing-masing boleh tengok. Okey, tujuan cikgu buat satu-satu ni supaya kamu nampak. Okey, bahagian yang pertama, J bersilang dengan K selain daripada itu. J bersilang dengan K. Kalau K ni dalam J, maksudnya yang bersilang ni adalah keseluruhan K. Nampak tak? Yang ada dalam J, ada dalam K. Jadi bila J bersilang dengan K, dia punya kotak ni adalah benda yang sempadan dia.
Jadi dikata selain daripada itu, kita kena lorekkan selain daripada kotak tu. Kita kena lorekkan selain daripada kotak tu. Kamu kena faham, kalau dia bersilang sikit sahaja, dia macam ni. Kalau dia bersilang secara keseluruhan, ni AB, bersilang, kalau AB bersilang sikit saja, dia macam ni. Kalau dia bersilang secara keseluruhan, dia macam ni. Ni B. Ni. Cikgu nak kamu jelaskan, jelas tentang dua benda tu. Okey, seterusnya. K bersatu dengan L. Ni K, ini L. Kemudian dia berkata apa? Dia berkata tentang operasi persilangan. Carilah dekat mana kedua-dua dilorekkan. Kamu akan nampak dekat sini sahaja yang dilorekkan. Ini adalah di bahagian gabungan. Jadi untuk set, kita dah habis belajar. Kamu boleh balik ulang video yang cikgu tunjuk dekat depan, macam mana cikgu ajar tentang persilangan, macam mana cikgu ajar tentang persilangan dan pelengkap. Cikgu ajar pula kesatuan. Lepas tu cikgu ajar kesatuan dan pelengkap. Nombor 5, cikgu gabungkan kedua-duanya. Jadi dekat sini nak tak nak kamu memang perlukan latihan. Konsepnya ada dah semua dalam video ni. Ada dah semua dalam video ni. Jadi masa kita pun sudah terlebih. Jadi cikgu minta maaf lah. Sampai situ sahaja kelas kita. Kalau ada apa-apa soalan, boleh je WhatsApp cikgu. Okey, insya-Allah kalau cikgu boleh jawab, cikgu jawab. Kalau tak boleh jawab, cikgu hold dulu. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita untuk malam ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.